Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله. Bagus. Kata Imam Ar-Razi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif karasallahu dan kata Imam Ar-Razi radhiyallahu an, selama lagi ada hamba itu tasarruf, dia kata baginya jangan engkau ikhtiar dan jangan engkau jadikan serta ikhtiarmu hingga arif ia. Maka apabila jadi Allah Ta'ala arif, maka apabila jadi mana menjadi Allah Ta'ala arif, mana akan dia orang yang arif itu maksudnya. Maka dikata bagian jikalau engkau kendak maka ikhtiar engkau, dan jikalau kau kendak maka tiada ikhtiar engkau. Dan bahawasanya engkau itu jikalau engkau ikhtiar maka dengan ikhtiar kami engkau ikhtiar, dan jikalau engkau tinggalkan maka dengan ikhtiar kami engkau tinggalkan. Maka bahawasanya engkau itu dah dengan kami dalam ikhtiar dan dalam meninggalkan, dan ini dan dikata Ibrahim, dan kata Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu an, pemuda sekalian ilmu itu dalam dua kalimah. Pertama, jangan engkau memberat barang yang tiada dikafakan engkau, iaitu rezeki dalam dunia dalam akhirat. Dan kedua, jangan engkau sia-siakan amalmu bagi Allah Ta'ala pada barang yang telah disuruhkan engkau, dan berjabat engkau padanya pada barang yang tiada diakui bagimu. Ini tautiah matan belakang. Disambung dulu matan dulu, dia kata apa? Fama qama bihi ghairuk anka la takum bihi li nafsik. Barang yang telah diurus oleh Allah Ta'ala, telah didirikan bagi kita, kita jangan campur tangan, tu maksudnya. Ya. Maksudnya kita hendaklah sentiasa menyedari bahawa apa yang berlaku ini adalah ma fil azal, barang yang dah siap pada azali. Ya. Itu satu kaedah yang paling besar. Kita kena faham bahawasanya apa yang berlaku ini tidak ada satu pun perkara yang terlepas daripada ta'aluk kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, apa yang telah didirikan oleh selain engkau, siapa dia yang mendirikan, yang mentadbir? Dia, Wallahu Ta'ala. Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Dia punya kerja. Maka jangan kita campur tangan, tu maksudnya. Maksudnya jangan kita terasa-rasa macam kita pula yang mengurus. Jangan. Itu hijab dia panggil. Syariat zahir menyuruh kita ikhtiar, tapi syariat batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Kalau disuruh kita tinggalkan ikhtiar, sini apa makna? Tinggalkan i'timadu alal ikhtiar. Itu maksudnya. Maka sambungan di sini dia kata, berkata Imam Ar-Razi radhiyallahu an, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengarang kitab, dia bukan 40 kulit kitab tafsir. Ya. Di ulama besar. Dia kata selama lagi ada hamba itu tasarruf. Ya, selagi lagi hamba itu tasarruf, maknanya dia menguruskan. Ya. Maknanya dia tasarruf itu tasarruf gini. Dikatakan bagi jangan engkau ikhtiar. Mana jangan dia ikhtiar dalam keadaan dia merasakan tasarruf dari dia, itu maksudnya. Selagi hamba itu duduk tasarruf, ya, memandang diri dia yang mengurus, itu dia, ini dia, dirupa Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka jangan engkau ikhtiar, mana jangan engkau iktimad atas ikhtiar. Itu maksud dia. Beritahu pada dia, jangan kamu iktimad, jangan kamu bersandar ya kepada ikhtiar. Dan jangan engkau jadikan serta ikhtiarmu. Ya, jangan kamu jadikan serta ku ikhtiarmu. Jangan. Itu pandang ikhtiar pilihan Allah Taala dia. Hingga ia. Maka apabila jadi Allah Taala arif, maknanya apabila Allah Ta'ala menjadikan akan dia tadi arif, termasuk dia. Tuhan naikkan dia akan martabat masuk golongan arifin, yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala dengan rasa hati dia, zauq, wijdan, syuhud, ayan. Maka dikata begini, jikalau engkau kendak, maka ikhtiar engkau. Dan jikalau engkau kendak, ya, maka tiada ikhtiar engkau. Maksudnya apa ni? Bila dia masuk dalam lain arif billah, itu tak apa. Sebab apa? Lain arif billah, dia tak akan lekang pandangan dia sesazara pun dengan Allah Ta'ala. Ya, maka ikhtiar dia buat, dia tak akan pandang. Sebab man arafallah syahidahu fi kulli syai'in. Man arafallah, siapa yang benar-benar kenal Allah Ta'ala, syahidahu, dia syuhud akan Allah Ta'ala fi kulli syai'in. Dia ikhtiar pun dia nampak dia pun. Semua dia nampak gerak minallah Ta'ala. Ya, dia nampak gerak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini besar tuan, merasa dengan mengetahui, oh jauh. Sekadar tahu dan i'tikad saja jauh lagi. Orang awam ni begini. Adapun merasai itu yang kita nak. Ya, dia merasai. Sudah ada rasa ia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada bahawasanya engkau itu, jikalau engkau ikhtiar, maka dengan ikhtiar kami. Sebab orang pesen arif billah ni kalau dia ikhtiar pun, dia berikhtiar, dia memandang dari Allah Ta'ala dengan Allah. Jadi tiga kan, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Boleh betul. Ya, dari Allah, semua itu minallah. Kemudian sekarang ni kita tengok ni, bergerak suatu perkara, diam satu perkara, ada satu perkara, tak ada satu perkara. Dari tak ada kepada ada, dah ada pula ditiadakan. Semua tu Allah dengan dia, dengan Allah. Billah maknanya. Minallah, billah, ilallah. Siapa yang boleh duduk tepat dalam makam ni, berbahagialah dia. Tahniah bagi dia. Ya, dia tak nak nampak dari dia, dengan dia, kemudian kepada dia. Habis. Ya, dia nampak nafsu dia. Bergerak pun dengan nafsu dia. Dia menuju kepada mana? Kendak nafsu dia. Habis. Tenggelam. Maka bahawasanya engkau itu dengan kami dalam ikhtiar dan dalam meninggalkan. Dan inilah makam yang terlebih mulia. Mana makam terlebih mulia, dia sentiasa menyedari dia hakikat itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia sentiasa memandang syuhud benda ni. Dia besaran syuhud tentang musyahadah, pandangan dalam itu yang paling penting sekali. Dia nak melenyap tentang benda tak banyak mana. Ya, lenyap sampailah dia. Ya, dia kerat sampailah dia. Bertakrif dia orang yang sampai makam hakikat ini, sahibul haqiqah ghaba anil halqi bi syuhudil malikil haq, tu je. Sahibul haqiqah, orang duduk dalam makam hakikat yang sebenarnya, makrifat dengan Tuhan, ghaba anil halqi, lenyap pandangan makhluk pada dia, tu je. Ya, pandangan dalam tu lenyap. Ya, sebab apa? Bi syuhudil malikil haq, dengan sebab dia syuhud musyahadah akan Malikul Haq, raja yang sebenar ialah Allah SWT. Persoalan dia nak tetapkan pandangan tuan-tuan. Itu masalah dia. Ya, bercakap nak tetap pandangan tu. Itu ada proses riadah mujahadah yang ulama susun supaya nak pergi apa? Mantap. Supaya dia berjalan tetap. Biasa. Musyahadah dengan Tuhan tidak tanggal. Ya. Ini kadang kita dah semayang pun tak dapat. Terus ke tempat lain, semayang kat takbir hilang. Belum rokok dah terbagai. Apa nak kata hebat kita tuan? Habis tenggelam. Belum pergi mana lagi tuan. Itu masalah ni. Allah. Dan kata Syekh Ibrahim Al-Hawas,
radhiyallahu an bermula. Sekalian ilmu itu dalam 2 kalimah aja. Semua ilmu ni kumpulkan dan 2 dia kata. Pertama, jangan engkau membuat barang yang telah dikafarkan. Ya. Jangan engkau membuat barang yang telah dikafarkan. Apa barang dikafarkan? Mana barang yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ini dipanggil persiapan tautiah nak masuk mantan bawah ni. Ya. Apa yang Tuhan dah jamin? Rezeki lah. Ya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini, sama ada yang berakal atau tidak. Semuanya rezeki dia telah ditetapkan oleh Ta'ala. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Rezeki secupak dia tak akan jadi segantang. Ya. Rezeki dia secupak, dia tak akan jadi segantang. Tak apa boleh ubah. Yang ada lebay-lebay maruju ni mana pandai pula kata. Ini kaedah tak boleh pakai kalau bapak dia dengan jauh. Ya. Kalau kau boleh ubah kau dengan Tuhan kau lagi handal lah. Ya. Kalau kau boleh ubah, Tuhan kata sekian dapat dia. Dia boleh ubah. Wah, kau lagi handal daripada Tuhan lah. Ya. Kita kena faham tu. Sedangkan maksud yang pepatah kita kata rezeki secupak tak jadi segantang tu maksud dia bukan menafikan usaha dan ikhtiar. Puak-puak yang tak faham ni dia ingat kalau faham ni tak payah kerja duduk je lah. Duduk je. Jadi segantang takkan berubah, kalau secupak pun takkan berubah, duduk je tak. Bukan tu maksud dia. Usaha ikhtiar tu bahagian luar. Tu bahagian zahir syariat. Dia suruh kita cari talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki halal adalah wajib kita cari. Masalah dalam pegangan kita ni, benda yang ma khassasallahu fil azal, benda yang Tuhan dah taksis azal, tak ada siapa boleh ubah. Kalau kau boleh ubah benda yang pada azal, kau jadi Tuhan dah. Kau jadi kafir ni. Siapa ada lain daripada Allah Ta'ala? Wa ilahukum ilahun wa. Tuhan tu satu je, bukan kau Tuhan. Ya. Pentadbiran Tuhan dah tetapkan boleh ubah. Ya, contohnya hari ni Tuhan tetapkan dia punya rezeki dia. Dia tu apa? Dia berniaga hari ni dia untung 500. Dia takkan pergi sampai 5,000 kan? Tak pergi. Dia akan usahalah daripada pagi dia hantar barang semua pusing lah penutup dia. Dia audit dia, pak ujian dia punya untung adalah 500. Tu je, tu maksud dia. Bukan tak usah ikhtiar. Si bebal ni pula fahamkan pepatah tu tak usah ikhtiar. Tani rezeki segantang tak boleh jadi, rezeki secupak tadi segantang, itu tak boleh pakai. Kau tak boleh pakai. Kau tak faham kalam orang tu. Sebab tu dalam ilmu munazarah, kalau nak mengaji ilmu munazarah, nak bahas kalimah orang kena tanya dulu. Ya, dia panggil tahrirul murad tu dalam ilmu munazarah. Kalau kita nak bahas kalam orang, pertama sekali kalau kita jangan terperangkap, kita ada tahrirul murad. Makna kena tanya dulu, apa maksud yang kamu kata rezeki secupak tak jadi segantang? Apa maksud? Dah tahu maksud dia barulah kalau tak betul kita bahas. Ini kau tak tahu maksud, kau kita titik. Pada orang tadi, saya bukan maksud macam tu. Biarlah. Maksud dia tadi ialah taksis pada azal tidak siapa yang boleh mengubah. Bukan maknanya menafikan usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar pergilah buat. Kita bukan Jabariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Mana ada usaha dan ikhtiar. Sebab apa usaha ikhtiar tu ada? Tuhan jadikan. Tuhan yang menentukan seorang tu usaha dan ikhtiar. Maka adalah benda siapa nak nafi. Kita ahli sunnah wal jamaah. Ya? Kita bukan Jabariyah. Dan kita bukan Qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Ya? Jadi tak faham maksud dia. Jadi kita berniaga usaha. Di ujung tu. Di ujung tu baru kita letak kaedah secupak tak jadi segantang. Mana dia dah kerja, dah usaha, penghujung dia dapat berapa? Untung hari ni 1,000, 2,000. Itulah yang dia katakan maksud tak tambah. Benda yang ditetapkan daripada azal. Daripada awal sampai akhir itu puncak dia maknanya. Ya. Dia ni kenapa takut faham? Wah, ni tak bekerja duduk saja. Bukan tu maksud dia. Dia silap faham. Kalau dia kata boleh ubah macam tu, apa makna hadis Nabi? Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Nak letak mana hadis? Masya Allah kan, apa yang ditentu oleh Allah Ta'ala itu saja berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Benda yang Tuhan tak kendaki tidak ada dalam iradatullah, lam yakun, tak akan berlaku. Maksudnya semua yang berlaku ada dalam masyiatillah, penentuan Allah Ta'ala.
Kita manusia ni yang Tuhan sebut dalam Quran, innahu kana zaluman jahulah. Manusia ni maha zalim, maha jahil. Pun bila buat kerja ada ketah kerja, ada perancangan. Itu manusia yang jahil. Habis nak banding dengan Tuhan. Pentadbir sekalian alam, nak suruh kita buat lalat seekor tak boleh. Ya, az-zubab, seekor lalat dia. Da'ufat talib wal matlub. Daiflah orang yang menuntut dan yang dituntut. Itu sebab apa-apa benda kalau kita nak bahas kalam-kalam orang, ucapan-ucapan orang lain, syarat pertama kena besarkan, jaga tuan. Tahrirul murad. Kita kena tahu, tanya dia dulu apa maksud. Dia cakap tu apa maksud. Ya? Kalau tidak kita terperangkap. Itu dalam ilmu perbahasan. Ya? Kita dengar orang cakap begini kenyataan kan, kita tanya, kenyataan awak begini-gini, apa maksud awak? Tanya maksud dulu. Jangan kita ambil kenyataan ni, kita bergembat dia. Kita gembat, dia senyum. Apa? Boleh masuk lain. Habis kita bercakap, dia kata saya bukan maksud macam ni. Habis lagi tu, boom, tombang kita. Ya, kita perangkap diri kita sendiri. Maka nak berbahas, misi paling utama sekali, kalam orang tu kita kena tanya maksud, kendak dia apa dia. Di atas maksud kita tengok. Kalau maksud dia tak ada bercanggah, tak salah bahas. Betul lah tu. Kalau bercanggah, baru kita bahas. Ya. Kadang-kadang sufi ni, kadang-kadang kata macam sini kan, ada satu kitab tuan pengarang dia. Kitab tajuk di kitab tu, Tanwirul Qurub bi Isqati Tadbirul Uyub. Tanwirul Qurub, memancarnya cahaya hati. Ya, dengan makrifat akan Allah Ta'ala tadi, dengan apa? Isqat Tadbirul Uyub. Tadbir yang keji. Kalau tengok zahir macam tu kan, bercanggah dengan hadis. Dalam hadis Nabi kata, at-tadbir nisful ma'isyah. Pentadbiran setengah dari kehidupan. Mana kita kena mentadbir, merancang. Sedangkan dalam kitab ni pula kata, pegang tadbir, tinggal tadbir, hati terang. Macam mana ni? Maksud dia kalam tu hazam mudhaf. Maksud dia meninggalkan tadbir, meninggal i'timadu ala tadbir. Berpegang atas tadbir dia tak boleh. Tadbir kita rancang dah, pegang jangan, serah pada Ta'ala. Dah buat serah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita dah berazam, dah buat, kita serah kepada Allah. Itu maksud dia. Sebab sini juga kalam ni. Ya. Tinggal ikhtiar, tu mana tinggal berpegang atas ikhtiar. Kita disuruh pegang hanya pada Ta'ala. Sebab itu di antara intifati besar perjalanan kerohanian, perjalanan makrifat yang khas ni. Ya, dia bersandar kepada surah Al-Anfal. Iza zikirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini dia. Ya, disebut di nama Ta'ala, bergonjang hati dia, bergonggah, gementar, kocakkan gerun dia dengan Allah mesti ada. Kalau di zikir tak ada, kosong dia tu, kena tabuk banyak lagi, dan banyak masalah lagi tu, tebal lagi. Yang kedua, bila baca je ayat Allah Ta'ala, makin menambahkan keimanan dia dengan Allah Ta'ala. Ayat Quran dibaca, sebab tu mana-mana masyayikh tariqah sufiyah, mereka ni amalan Quran memang banyak. Kalau tunggu kita, Sidi Abdul Rashid pun dia 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. 1 hari kan dia boleh khatam. Kita tak sibuk apa pun, sibuk apa duduk saja. Ya, sebulan kadang tak khatam ni Quran. Amalan Quran memang amalan dia. Ya. Kemudian yang ketiga dia, wa ala rabbihim yatawakkalun. Quran tak kata wa yatawakkaluna ala rabbihim, tak. Wa yatawakkaluna ala rabbihim, bertawakal mereka atas Tuhan mereka. Dengan wa ala rabbihim yatawakkalun, apa beza dia? Nampak macam sama kan? Tak sama. Dalam bala dia panggil taqdim wa haqqu ta'khir yufidul hasr. Bila kita tukar benda terpatut duduk belakang ke depan, kita tukar dia, dah ada makna lain. Ya. Itu makna lain. Patut duduk depan. Ya. Na'buduka, kami sembah akan dikau ya Allah. Dengan iyyaka na'budu, lain. Kalau na'buduk, kami sembah akan dikau, bermakna mungkin dia ada sembah benda lain. Cuma dia tak cerita je. Tapi bila dia taklimkan maf'ul dulu, iyyaka, mana akan dikau sahaja kami sembah, makna lain tak? Itu dalam balagah tadi lain. Iyyaka na'budu dengan na'buduka. Sebut sini juga wa ala rabbihim yatawakkalun, bukan wa yatawakkaluna ala rabbihim. Kalau wa yatawakkaluna ala rabbihim, bertawakal mereka atas Tuhan mereka. Yang ni wa ala rabbihim, pada Tuhan mereka sajalah mereka tawakal. Lain tak ada. Dia tak berpegang pada diri dia, dia tak pegang harta dia, dia tak pegang pada kekuatan kuasa dia. Dia pegang tunggal satu je.
Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, ya Tuhanku, wahai Tuhanku apa? La takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggal serahkan diri aku pada aku walaupun sekelip mata, ya Allah. Itu Rasulullah berdoa. Rasulullah insan termulia. Kalau tidak kena dia tak jadi langit bumi dan. Tapi dia sendiri, Rasulullah sendiri kata, jangan serahkan aku pada diri aku. Minta supaya kita sentiasa bergantung, berpaut kepada Allah Ta'ala. Itulah kebersihan tauhid yang sebenarnya. Beriktimat, bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Maka dimaksud sini dan. Maka kalau engkau mendirikan pada tiap-tiap daripada keduanya, maka adalah engkau sejahtera basirah dan bercahaya sarirah sir dalam batin hati kamu tadi. Allah. Maka dimaksud matan ijtihadu fima duminalak wa taqsiruka fima yutlabu minka dalilun alam timasi basirat. Allah. Dia dua penyakit kembar ni tadi. Ya. Pertama apa? Ijtihaduka fima duminalak, bersungguh-sungguh engkau fima pada barang, bukan fiman tu. Fima, situ apa? Fima. Nasa asal fima, pada barang. Pada mereka. Fima pada barang, dumina yang dijamin laka bagi engkau. Apa barang-barang yang Tuhan dah jamin? Rezeki. Tapi kita punya bersungguh tu lain macam. Seolah-olah macam tak nampak jaminan Allah Ta'ala. Jangan kita berusaha mencari rezeki, kita tak nampak jaminan Tuhan. Itu salah besar. Ya, dah dapat pula, wah dia dari ini kalau saya tak cari mana boleh dapat? Itu wah, itu lagi something kan. Kalau kau tak gerak 4 kerat ni mana boleh dapat? Dia kata kau Tuhan, kata dia. Yang bergerak tu siapa dia? Kalau bangun pagi disentapkan mulut tak ada cakap macam. Minum air keluar balik macam. Dia kena stroke dia kan dah habis. Kena stroke kita dah tak tahan tu, belum digentap nyawa lagi kita. Dia bagi pinjam ni pun dah baik kan. Jangan sekali-kali kita nak besar diri dengan Allah Ta'ala. Kedudukan kita hamba duduk taraf tu. Ya, sebab maknanya apa saja kita dapat, dia dapat nikmat, dia sunatkan kita sujud syukur. Ini kaitan dengan sufi sama, dia berangkai tak ada pecah. Bila kita syukur, makna kita apa? Kita faham dan kita mengiktiraf ini kurniaan daripada Allah Ta'ala. Sebab kena bangun malam-malam sentiasa murakabah. Murakabah ataupun peringkat awam dipanggil muhasabah akan nikmat-nikmat Allah yang terlampau banyak. Ya, nikmat mata pun boleh melihat pun dah besar. Pada padam kan macam tu. Nikmat telinga boleh dengar, ya. Itu cukup besar dah. Boleh bercakap, boleh berjalan sihat, Allah. Tak boleh nak kira tuan-tuan ni. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Tuhan tak terhitung manusia ni. Sebab kita menghitung tu kan akan dapat merapatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Dia akan pergi pada maqamul uns, makam berjinak. Tadi. Di sini nak sebutkan 2 perkara penting. Ya, ijtihad. Ijtihad ni bersungguh-sungguh. Sebab tu dalam rezeki dilarang kita terlampau bersungguh. Jangan kita cari rezeki lebih hebat daripada kita buat ibadat. Kita menghampirkan diri dengan Tuhan dengan mencari rezeki. Jangan cari rezeki itu punya usaha, punya tumpuan, punya fokus lebih daripada kerja Allah Ta'ala. Itu kita jauh adab dengan Allah Ta'ala. Ya. Tentang dunia, tentang rezeki bukan main. Bangun pagi dah ikut settle, bukan main lagi. Tak dapat cemas. Kalau rugi sikit, wah risau. Oh, itu jauh-jauh. Dengan kerja Allah Ta'ala menghadap Tuhan, dia buat cincai-cincai lebih kurang. Ya, itu orang biadab dengan Tuhan. Dia kurang ajar dengan Tuhan. Ya, dia tak tahu siapa dia. Ya, ijtihad tahu dia. Sebab tu dalam ayat kalau kita tengok pun, wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tentang akhirat Tuhan sebut apa? Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Kerja akhirat disuruh kita sungguh. Kerja dunia ni wala tansa nasibaka minad dunya, sekadar jangan lupa. Urusan dunia kita ni, kita bukan malaikat, tak makan tak minum, nak makan tak minum kan. Tapi sekadar jangan lupa wala tansa je. Ya, dia lain tu. Sebab kita ada 2 dalam kehidupan ni. Satu dipanggil matlamat, satu lagi dipanggil keperluan. Ya.
Matlamat dengan keperluan matlamat lebih tinggi. Matlamat hidup kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kemuncak sudah kehidupan kita ialah kemuncak cita-cita ialah Allah. Maknanya kita hendaklah mengenali dia dan tunduk patuh dengan arahan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka patuh, mengenal dan mematuhi perintah Allah, mengabdikan kepada Ta'ala. Ya. Ada pun dalam bab yang lain daripada itu, keperluan hidup, makan, minum, bekerja, rumah tangga, semua itu dipanggil keperluan. Bahawa manusia perlu. Kita bukan malaikat. Tak makan, tak minum. Tapi nak banding keperluan dengan matlamat, ke matlamat lebih tinggi. Jangan jadikan matlamat hidup kita dunia. Kalau jadikan matlamat hidup di dunia, dia habis, dia terbalik. In akas. Kuasaan. Lepas itu dan doa Rasulullah SAW kata apa? Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya, jangan jadikan dunia ni matlamat besar kami, matlamat utama, matlamat terpenting, matlamat yang tak boleh tidak, jangan. Rasulullah minta tu. Kita nak ikut Rasul, Rasul minta lain, kita lain. Ya, Rasul jalan lain, kita nak ikut lain. Apa arahan tu? Ya, gaya hidup kita tengok. Tepat tak dengan apa yang dibentangkan dalam Quran dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dunia ni cari lebih kurang kan. Lebih kurang sebab kerja bukan tetap. Kerja sementara kan. Kerja dunia ni kerja sementara kan. Berapa hari tu nak balik dah kan. Dia tak kerja dunia ni pula dia jadi macam kerja tetap. Sungguh-sungguh dia bukan main. Kerja akhirat dia buat macam kerja sementara. Macam barang-barang sambilan. Tu silap. Jauh silap. Jauh babas tuan. Allah. Itu golongan lalai. Kalau nak tahu lalai tak lalai, kita bangun pagi apa ingat tuan. Lama kata kalau kamu nak tahu kamu golongan akil ataupun golongan ghafil, ialah buka mata kamu. Dia tidur malam, kita buka aja mata, kita ingat apa tuan. Kalau orang yang akil, iza asbaha yanzuru maza yaf'alullahu bih. Wal ghafir iza asbaha yanzuru maza yaf'alu. Maza yaf'al. Orang yang berakal, ini depannya ada kitab ni. Tak sampai tajuk ni. Bila bangun dia buka je mata, dia akan ingat apa yang Tuhan buat pada diri dia. Tuhan sambung nyawa kita. Tuhan izinkan kita bernafas lagi. Dia bagi kesihatan lagi. Oh, banyak nikmat itu. Lalu keluar mulut kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah Taala yang telah menghidupkan selepas kita mati. Sebab mati itu tidur tu mautus sughra, mati kecil. Sebab roh keluar tu, roh yang keluar tu panggil rohul yaqazah. Kesedaran tu keluar, dia balik-balik kita sedar. Adapun kalau rohul haya tu keluar tu, tuan-tuan kena pergi kampung Ulu. Ya, kampung apa? Kamu Jawa. Beli batu nisan, beli kapur bagus, beli kain kapan. Tu rohul haya, roh kehidupan. Kalau dia keluar, qalu inna lillah. Adapun rohul yaqazah tu kesedaran dia keluar, kita tidur. Dia balik-balik, kita jaga dan rohul yaqazah. Iaitu dipanggil mautus sughra. Sebab dia kata ahyana, Maha suci Tuhan, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghidupkan balik. Sebab ada orang yang tidur-tidur terus, ada kan? Tidur-tidur terus gerak kena keras. Sehingga sangkau dia dah balik. Ya, tu. Allah. Maka jikalau engkau mendirikan pada tiap-tiap daripada kedua tadi. Tadi ya. Bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah diaku daripada rezeki. Satu. Yang kedua, dan taksir engkau pada barang yang dituntut. Barang yang dituntut dari ibadat, kamu cuai. Barang yang Tuhan dah jamin rezeki, kamu punya bersungguh macam tak kenal siapa pemberi rezeki. Ini kalau kena dua ni jawab dia, dalilun alantima sirat basirati minka, dalil mata hati kamu telah ditutup oleh Allah Ta'ala. Banyak orang terkena penyakit ni. Ya, bukan yang banyak terkena buta mata hati. Sebab apa? Sebab dia bersungguh pada barang dijamin, dia cuai pada barang yang diwajibkan. Ya, menuntut ilmu wajib dia buat sesuai suka-suka. Dia buat indah tak indah je keperluan. Kalau sampai nak mati, fardu ain pun tak lepas lagi. Sampai nak mati kan, fardu ain tak lepas lagi. Saya pernah mengajar tempat-tempat, ya, kadang tu dia tanya buat rukun semayang, Fatihah apa pakcik, kedah musimat kan. Fatihah sunat kot, dia Allah. Nak sedih kan, tak sedih.
Kalau kita nak marah, dia dah tua kan, sedih tengok Allah, dah nak mati dah tuan. Rukun semayang pun tak ingat lagi tuan. Macam ya, dah nak qalu dah. Rukun semayang pun tak ingat lagi. 13 rukun suruh dia baca pun dah tak ingat lagi. Terlupa dah nak kita terlupa. Makan lupa tak pakcik? Makan tak lupa. Ya, jasad punya keperluan kita jaga. Jasad nak sumbat dalam liang lahat tuan-tuan. Kejap ya. Kalau menang habis tinggi 100 tahun tak ada pun umur tuan sekarang. 80 dah jalan, 90 dah jalan tuan-tuan. Ya, kadang tak sampai pun. Sedangkan kutul arwah, rohani dia, hakikat diri dia sebenar ni, roh dia tu tak dijaga dengan betul. Ya, ni panggil apa? Tindakan. Benda yang penting dia tak jaga. Benda yang sebaliknya bukan main dia beri tumpuan. Silap tumpu. Burung dalam sangkar tidak diberi makan, sangkar saja yang digosok dikilatkan. Ya, burung mahal kan? Seekor burung 40,000. Merebut kong. Merebut kong. Ya, cara main mengebuk tu, mengebuk siam kan. Oh, mahal kan? Kalau menang sekali 100,000 lebih harga ni kan. Sangkau dia 3,000, 4,000. Ni buat contoh tuan beli lah, tak ada duit pun nak beli. Dia balik ke rumah, dia gosok dia punya apa? Dia punya sangkau. Kilat-kilat sangkau yang cantik. Burung tak pergi makan. Nama burung tertonggil mampu burung. Cerdik ke tu? Tak cerdik. Yang mahal dalam tu bukan yang luar. Begitulah kita. Yang mahal dalam tu hakikat insan, diri kita, rohani kita tu. Dia yang mahal. Dia kalau keluar dia tak laku dah kita kan. Kau pangkat menteri ke, kau pangkat Perdana Menteri ke, kau menteri besar ke, keluar roh dia kau dah tak ada harga dah. Mayat kau pun tinggal nak mati, nak bangun pun tak boleh. Mayat pun nak mandi pun orang mandi kan. Tinggal sumbat dalam tanah kan. Kau orang pakai lacak tanah yang kau duduk. Itulah taraf bawah kau. Bila siapa? Bila dia keluar. Siapa dia? Itulah hakikat insan, diri kita. Dia yang kita kena jaga kan. Ya, tapi kita tak ambil tahu. Banyak orang tak ambil tahu. Dia jaga benda jasad. Risau tak makan. Ya, risau sakit. Kau main risau. Baru kau mati, hilang nikmat dunia kan. Yang dalam tu dia tu. Dia tu kalau rosak lagi bahaya kan. Luput nikmat akhirat lagi besar. Aja sekarang dia nak tengok kita. Ya, supaya apa tuan pengarang tengok, jangan kita tuan tersasar. Bila bersungguh-sungguh barang yang diaku daripada rezeki itu dan tuan daku, ya, maknanya apabila tuan daku, jangan ada sedikit pun kerisauan tentang rezeki. Itu menandakan dia yakin dengan ayat. Adapun cari itu Adi dah suruh, pergilah cari. Ya, nak cari rezeki darat ke laut ke, makan gaji kerja sendiri ke apa, asal halal pergilah cari, itu tak ada hal. Ya, mendalam jangan ganggu, jangan ada sedikit pun syak, aku ni nak makan apa besok ni, apa ni, jangan ada. Ya, itu kalau ada syak dengan rezeki tuan habis alam barzah lagi tuan dah tak terima tuan. Ya, Syekh Abu Yazid Al-Bastami, seorang pencuri kain kapan, cerita yang masyhur kan, 1000 kubur yang digali, satu yang kekal menghadap kiblat, lain semua terbalik. Pada asal bila ditanam dia tengok semua menghadap kiblat, sebab itu wajib kita menghadapkan mayat ke kiblat. Bila digali balik, orang dah balik dia gali, dia ambil kain kapan dijual, semua dah terbalik. Jadi sampai segibu dia takut dijumpa Syekh Abu Yazid. Syekh Abu Yazid kata, kau nak tahu itu maksud dia apa? Orang yang tidak yakin dengan rezeki. Allah. Alam barzah dia kena tolak kan. Sebab alam barzah kalau ada hal tak selamat, depan lebih berat kan. Kalau alam barzah dia selamat, depan insya-Allah depan dia akan senang, lagi mudah. Kalau ke alam barzah dah sangkut, ini bukan sangkut apa, muka pun terbalik, nak menghadap kiblat pun tak diizin. Allah. Dan kedua, taksir mana cuai. Taksir mana cuai engkau pada barang yang telah dituntut daripadamu. Daripada apa Tuhan tuntut? Ibadah, mengerjakan perintah Tuhan. Kalau kena penyakit ni, yang Tuhan jamin, ya, dia bersungguh-sungguh macam tak percaya, yang Tuhan suruh pula wajib, dia buat cuai. Itu menunjukkan atas ketiadaan yakinmu dan hapus mata hatimu. Mata hati telah diputakan oleh mata. Bila dah buta macam nak jalan tuan-tuan. Kita kalau apa, rabun pun dah tak boleh kan. Tolong bawa kereta ni tuan, saya malam tu apa clear mata lah. Kan? Kita pun tak berani naik. Macam mana naik? Tak sampai. Tinggal yang letret ke sapu masuk parit. Kan? Kalau rabun, ini buta tu kan. Kalau buta luar pun payah nak mengurus perjalanan, apalagi kalau buta dalam ni tuan. Langsung tak nampak jalan untuk pergi ke hadrat Allah Ta'ala. Ini lagi bahaya. Kerana bahawa mata hati itu nur yang dipertaruhkan Allah Ta'ala dalam hatinya, yang mengetahui dengan dia iradatullah. Dia kenal akan iradat Allah daripada hamba tadi. Apabila ada muka hati itu telah dibasuh dengan air muraqabah.
Ya, dia air muraqabah. Pada dekat Naqsyabandiyah Walidiyah ada satu martabat dipanggil muraqabah. Muraqabah ahdiyah, ada muraqabah ma'iyah, ya, muraqabah mutlak, macam-macam ada. Itu mana muraqabah yang diserupakan dengan air. Pada pihak mana? Pada pihak izalah, dia menanggalkan, menyuci. Ya, bila kita suci benda kotor dengan air, dia bersih. Begitulah hati, bila sucikan dia dengan muraqabah, dia akan bersih. Ya, kita muraqabah, memandang, mengintai-ngintai akan keberadaan Allah, akan kekuasaan Allah, akan pentadbiran Allah, akan janji Allah. Itu dia. Berhubung dengan masalah rezeki terutama ni. Tuan ada janji, kita muraqabahkan ayat. Ya. Dia ulama buat misal muraqabah ni macam seekor kucing lapar. Dia cari-cari tikus, dia tengok ekor tikus ada celah mari ni. Ingat kan? Dia pun tengah jalan, dia pun turun ke badan. Kan? Lepas tu ekor dia pun angkat ni. Dia punya tumpuan tu kita tepuk lantai pun dia tak perasan. Kita tepuk lantai, dia saja. Dia selangkah dia dekat kan. Lagi terekam kucing tikus tu. Tumpuan dia itulah, lebih kurang itulah. Itu dia panggil muraqabah. Tumpuan dia dengan tikus tu tak bergerak. Orang tepuk dia tak perasan. Mungkin lebih daripada itu mana. Itu muraqabah. Mana tumpuan hati dia. Mengintai akan keberadaan Allah Ta'ala. Sentiasa dalam hati dia. Ya. Maka basuh hati kita dengan perasaan rasa itu. Mengintai akan keberadaan Allah Ta'ala dan kebesaran keagungan dia yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Ya. Itu muraqabah. Dia naik satu lagi, dia musyahadah, dia syuhud terus. Dan telah didirikan, telah dibersihkan daripada karatan aghyar. Yang banyak sangat pemikiran makhluk dalam hati ini dibuang, dibersihkan. Dan kerana inilah istighal, mana sibuk pada yang lain di atas itu dan meninggalkan daripada yang dikehendakinya, padamkan cahaya. Ya, istighal benda yang lain, makhluk lah. Terutama buat rezeki tadi. Kemudian meninggalkan yang dikehendaki, yang disuruh. Ini semua sebab memadamkan bagi cahaya hati. Bila dah padam, gelap. Bila gelap macam mana nak berjalan, tuan-tuan? Allah. Dan membutakan mata hati. Maka segianya atasmu melazimkan muraqabah. Dan muraqabah, ya, dan pohonkan olehmu kepada Ta'ala daripada anugerah dia. Muraqabah ahadiyah, iaitu apa? Kalau dalam Naqsyaband, ya, dia ada zikir dia. Abirat Taif 7 dia naik daripada Nabi Isbat. Dia wukuf kalbi, kemudian dia pergi pada muraqabah ahadiyah. Dia pakai ayat mana muraqabah ahadiyah? Iaitu fa'aina ma tuwallu fasammah wajhullah. Fa'aina ma tuwallu, saja kamu berhadap, depan, belakang, kiri, kanan atau bawah, maka fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Ada benda yang menunjuk atas keberadaan Allah, termasuk dia. Bukan ada wajah Allah muka Tuhan pula. Kan silap tafsir. Mana syai'un yadullu ala wujudi. Satu benda yang menunjuk kata keberadaan Allah. Kita pandang pada pokok, pokok tu menunjuk wujud Allah. Pandang pada batu, batu menunjuk wujud Allah. Pandang pada kereta, kereta menunjuk wujud Allah. Pandang pada apa saja, dan semua tu menunjukkan wujud Allah Ta'ala. Sebab semua dia panggil dal, benda menunjuk. Allah Ta'ala dia panggil madlul, yang ditunjuk. Ya, seolah-olah alam semua ni berkata Allahu mawjud, yattasif bisifatil kamalat. Allah Ta'ala mawjud, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Atau mana dipanggil apa? Lisanul hal. Lisanul hal absam min lisanil maqal. Lebih pasti pada lidah kelakuan. Lidah makal, perkataan lahir lidah kita. Kita pergi di sawah padi kan, bila di mesin nak buat majak sawah, jadi mesin tu akan langgar batas, batas pecah. Kita pun buat batas baru. Lembik lagi, kita bubuh apa tuan? Duri mengkuang, kan? Kayu. Seolah-olah kayu duri mengkuang tu kata jangan lalu, batas masih lembik gitu. Itulah gitu. Dia tak bercakap, seolah-olah tu panggil lisan hal. Dia menunjuk jangan lalu dia tu. Kita pergi kat pam minyak, dia tulis gambar rokok, lepas tu no smoking. Dia tak cakap, tapi kata seolah dia apa? Dia bercakap jangan merokok di sini, kan? Dia tak bagi rokok, tapi kilang rokok dia buat. Itu masalah. Kalau tak payah suruh kata orang isap rokok, kita tutup kilang rokok, habis cerita, kan?
Dan kerana inilah istighal pada yang lain, mana menumpukan pandangan dia, masyghul, menumpukan pada yang lain daripada Ta'ala. Ya, dalam kepala dia makhluk tak habis-habis. Khalik dia tak nampak. Dan meninggalkan daripada yang dikendaki. Ya, apa yang Tuhan tuntut, ini memadamkan cahaya hati dan membutakan mata hati. Maka segianya lazim atasmu muraqabah, ya, dan pohonkan olehmu kepada Allah daripada anugerahnya. Banyak pohon tuan-tuan. Mengadu hal, malam-malam kena mengadu, bangun. Man talaban ula sahiral layali. Siapa menuntut ketinggian, apa ketinggiannya? Nak marifat yang khasah. Dalam kitab ni tuan, nak bawa tauhid khas ya. Tauhid am sifat 20 kita ngaji tu. Fardu ain. Yang kitab ni hikam dan sebagainya nak bawa tauhid khas. Tauhid mentauhidkan Allah Taala bukan dengan etikad saja, dia naik atas lagi dengan rasa hati kita dengan Allah Taala. Dan kata Syekh Jamaluddin radhiyallahu an, bermula satu yang diakui bagi hamba itu apa? Rezekinya yang hasil dengan dia mendirikan wujud dan dunia ini. Dengan sebab dia kita hidup. Yang menghidupkan siapa? Allah Ta'ala. Yang memberi rezeki siapa? Allah Ta'ala. Dia yang set dah benda tu siap. Dan arti keadaan diaku, bahawasanya Allah SWT mengakui demikian itu, dan diselesaikan segala hamba daripadanya. Mana hamba kena? Kena apa? Lapang selapang-lapang. Selesai hati dia, tak ada masyghul lagi. Dan tiada dituntut daripada mereka bersungguh-sungguh. Dalam bab rezeki dia suruh kita sekadar cari, dia tak ada bersungguh. Bila bersungguh dah lain cerita. Yang dia suruh bersungguh membawa bekal kita tuan, ya, untuk ke sana besok. Dalam hadis dia kata apa? Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Wa'mal li dunyaka, buat kerja dunia kamu ni ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu hidup selama-lama. Wa amal li akhirat, dan beramal untuk akhirat kamu ka'annaka tamutu ghadan, seolah kamu mati besok. Kalau malaikat maut kata pukul 8.30 besok, qalu macam, oh malam ni tak tidur kan. Ya, tak tidur dia, handphone siap mati, cabut bateri tu. Apa besok nak jalan nak habis cerita lah. Buku bank pun tak tengok lagi. Habis. Khatam dah, tak payahlah. Apa projek pun dah habis. Apa? 8.30 dia kata aku datang. Macam. Maut. Maknanya bila kita dah tahu benda tu dekat, kita kena beri tumpuan. Ada pun benda jauh, dunia ni ibarat benda jauh. Seolah kamu hidup selama-lamanya. Mana kerja tu boleh tangguh. Tu maksud dia. Ni dah kata hidup lama, kena polon. Bukan tu maksud dia. Maksud dia kerja kena bersungguh, kena follow, kena fokus. Dengan yang ni kurang. Itu maksudnya bandingkan dulu. Kerja dunia dengan kerja akhirat. Kita kena fokus kerja akhirat. Sebab apa? Dia nak balik besok. Yang ni kena lama lagi. Dia nak peksa apa? 2 tahun lagi peksa. Yang ni nak peksa 2 bulan macam. Yang 2 bulan dah kena tumpu. Kan? Buat peperiksaan 2 bulan lagi atau 2 minggu lagi. Yang ni 2 tahun lagi kan? Boleh nak rehat sikit maknanya. Itu. Mana suruh tumpuan. Menumpukan kerja akhirat dengan kerja dunia, maka dia kena tumpukan kerja akhirat. Ya. Tapi kebanyakan manusia terbalik, Quran kata. Ya, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan bal tu'siru asara yu'siru. Bahkan melebihkan mereka kehidupan dunia daripada akhirat. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat khair, lebih baik. Abqa, lebih kekal. Guru sementara dengan guru kekal, mana kita nak? Ya, guru sementara dah gaji sikit, ganti orang mengandung. Orang dah habis besok kita kena tendang balik. Pencen tak ada, gaji pun tak mahal. Guru tetap gaji mahal, pencen ada. Mana kalau pilih benda sementara tetap pun, itu pun kita dah pilih benda tetap. Apatah lagi dunia dengan akhirat, lagi jauh kan, ya. Itu maknanya. Habis. Dan satu yang dituntut daripada hamba ialah amalnya yang sampai dengan dia hamba kepada berbahagia akhirat. Ya, dengan amalan menyebabkan dia dapat kebahagiaan sebenar di sana. Kita begini ya tuan-tuan, kita duduk atas dunia, taruhlah umur kita 100 tahun. Kita nak keselesaan sikit, kita punya usaha macam. Ya, macam. Kita perah, peringat kita perah, fikiran kita, macam-macam. Nak hidup 100 tahun je. Akhirat bukan 1 juta, bukan bilion, selama-lamanya. Agak-agak cukup tak kita buat ni? Tu je. Agak-agak kalau malaikat maut datang sekarang ni, cukup tak?
Ana angkat kaki dengan tangan yang dia angkat. Memang kita mengaku tak cukup lagi. Jauh daripada cukup. Kita nak selesa dunia sedikit pun kita punya usaha bukan main. Sedangkan kita tahu sana kekal selama-lamanya. Adakah sekadar tu je kita buat? Berapa banyak dah kita lari meter kita dan kena adjust balik. Dan arti keadaannya, dia tuntut bahawasanya diwakilkan kepada iktisab hamba bagi amal itu. Dan bersungguh-sungguhnya dalamnya dan memelihara segala syaratnya dan segala sebabnya dan segala waktunya. Itu makna dia kena sungguh-sungguh. Dan kata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, setengah daripada wali abdal, bermula bagi segala hamba atas salah itu 3 perkara. Ya. Pertama, taklif mereka itu, dan hal mereka itu, dan mendirikan pada pekerjaan mereka itu. 3 perkara. Dan bagi Allah Ta'ala atas segala hamba itu 3 perkara. Iaitu apa? Tawakul dan mengikut nabinya, mengikut akan sunnah Rasulullah SAW. Man tamassaka bi sunnati dakhala al-jannah. Siapa berpegang teguh dan sabar atas demikian hingga mati. Kita kena sabar sampai kita mati. Ya. Sabar 3 perkara lah. Pertama, sabar mengerjakan amal saleh yang disuruh. Yang kedua, sabar meninggalkan maasi, maksiat yang sangat diminat oleh nafsu. Dan ketiga, indal masaib, ketika kita diuji. Ya, sakit, bala, bencana dan sebagainya. Itu 3 sabar. Kena ada. Dia panggil matiyah. Sabar ni panggil kenderaan. Bagi siapa yang nak memudah sampai ke tempat dituju, dia kena ada kenderaan. Kalau jalan kaki lambat, jadi kena sampai cepat ke hadrat Tuhan, dia kena sabar. Apa dia buat, dia kena buat kaedah taklah pula, lagi kita rapat dengan dia, lagi kuat diuji. Itu yang pelik tuan ni. Mangkana fi dinihi sulban istadda balau. Siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat. Ya. Kita dah buat amal banyak, Tuhan bagi apa spesial sikit kan. Ya. Kalau tidak, nabi-nabi dilahirkan semua dekat Europe tuan-tuan. Kan? Nabi Rasul Sayyidul Mursalin, tempat mana dia lahir? Wah, tempat paling hebat, California tu kan, atau Bukit Kashmir, tempat angin dan sebagainya. Tak ada. Paling disayang makhluk diletakkan tengah padang pasir kering kontang. Ya, apa makna tu? Rasul yang mulia, kalau tidak kena dia, kita pun tak ada. Laula kama kanatil aflaq. Kalau tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi ni. Semulia-mulia Rasulullah SAW, Tuhan letakkan di atas bumi kering kontang. Apa makna tuan? Annad dunya la qimata laha, bahawa dunia tidak ada harga tuan. Kalau dunia dia ada harga, dia akan berikan kepada kekasih dia, tak ada harga. Law kanatid dunya taznu indallaha janaha ba'udah ma sakal kafira jur'ata ma'in. Kalau ada harga dunia sebelah sayap nyamuk aja, kumpul daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, harga dunia sebelah sayap nyamuk, bukan 12, sebelah aja. Kalau ada harga dia, ma sakal kafira jur'ata ma'in. Tuhan tak akan beri orang kafir seteguk air pun. Sekarang bukan seteguk, digembat atas bawah, laut semua digembat. Kan? Itu menandakan dunia. Tengok dalam Quran dan hadis sahih, tak ada satu ayat Quran, tak ada satu hadis sahih mengatakan dunia yang tinggi nilainya, mahal harganya, hebat, tak ada. Wa man hayatun illa mata'. Melainkan dia menipu daya manusia, ada lah. Mata'un qalil, mana ada? Tak ada. Tapi bila benda Tuhan besarkan, kita tak besar. Benda yang Tuhan kecilkan, kita tak kecil. Jawab dia apa? Bas, tuan-tuan. Ya, ini bukan gempa babas tu. Ini ada gempa babas, makan pun babas. Ya. Kita kena kabbara ma kabbarallah, saghara ma sagharallah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala, kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah, baru dia selamat. Kalau Tuhan besarkan benda tu, kita pergi kecilkan. Tuhan lebih kecil benda tu, kita besar-besarkan benda tu. Ya, jarak dia rosak lah hidup dia. Itu yang dia punya apa, kiblat dilahirkan. Dia tak betul harah. Allah. Dan makna demikian tu, 3 yang dahulu masuk hamba dalam sekalian pekerjaan dengan keberatan. Ya. Memang ibadat ni susah tuan. Nak buat perintah Tuhan, memang Nabi dah beritahu awal lagi dah.
khuffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwah. Dilingkung jalan ke syurga dengan kepayahan, ujian, kesusahan, macam-macam. Ya. Dan dilingkung jalan ke neraka dengan kemudahan nafsu. Ikut je lah. Orang semayang tu tak semayang, orang puasa tak payah puasa. Kan? Ikut tu. Cepat dia terkejun dalam neraka. Ya. Nak jalan ke syurga memang payah. Kalau dunia yang tak ada harga pun nak dapat pun payah, tuan-tuan. Kau main kerja kan. Ini benda bernilai besar di sisi Allah Ta'ala. Habis tu. Ya itulah pertama apa? Dia kena apa? Tunaikan tu. Masuk dia dalam keberatan kerana tiada tasawur wujud sekalian itu dengan sebab umpama daripadanya, dan tiada wajib atas Allah Ta'ala satu. Ya, Tuhan tak wajib atas dia nak beri kita, dan semua harus saja. Dan yang tiga kemudian tak dapat tiada daripada mendirikan hamba padanya kerana tak dapat tiada daripada sebab dalamnya. Ya, yang tiga yang kemudian tu. Tengok dalam ya, tiga perkara. Tawakul, mengikut Nabi, dan sabar. Kan? Habislah tu. Allah. Kemudian dan ada pun jikalau ada yang diaku itu pada keadaan yang dituntut, ya, diaku, maka mengisyarat oleh muallif dengan katanya la yakun ta'akhurul amadil ata ma'il hayy fi du'a mujiban liyaksik. Ini akan datang bahas dalam bab adab doa tadi. Kalau kita minta doa kemudian belum lagi dapat, jangan membawa kita putus asa. Nabi Musa alaihissalam, Nabi, Rasul, ulul azmi, kalimullah. Banyak pangkat intan. Dia berdoa ya dalam berdepan dengan Fir'aun ya untuk menombangkan dia, makan masa 40 tahun. Nabi Musa berdoa, Allah makbulkan doa dia 40 tahun. Barulah abang Fir'aun terbenam dalam laut, tuan-tuan ni. Tunggu ketujukan mukjizat yang besar. Apakah Tuhan tak boleh beri sekaligus? Boleh, sekali mata dia boleh beri. Tapi dia takhir untuk ada hikmat-hikmat dia. Ya. Dia itu kita perhati balik apa yang telah dilakukan pada para kekasih di kalangan para rasul, anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian la yakun ta'akhurul amadul ata wallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma wa inna khalaqakum. Allahumma ja'alna min ahli tajwid. Wa jazil qulubana 'anil nazar rasulullah.